Contoh, biasanya tahun, duit yang ada tahun. Saya lupa dah tahun berapa, tapi sekadar contoh lah. Orang hebohkan kononnya duit 10 sen tahun 1972. Okay, siapa ada tahun 72? Pak Mai. Nak beli ni. Nak beli 10,000 sanggup beli. Tahun 72. Tahun lain tak mau. Kita pun cari. Jumpa satu orang. Dia ada tahun 1972. Kita pun telefon. Betul ke ada ni? Tengok dalam internet kata ada jual. Saya ada. Nak beli boleh? Nak beli boleh, tapi harga dia 10,000 ni. Sebab di Malaysia ni yang dapat kesan sekarang 3 aja duit ni. Duit shilling sekupang 72. Ada 3 aja ni. Ni contoh. Ada 3 saja. Jadi kalau nak beli 10,000. 10,000 mahal sangat, bagilah kurang sikit. Kurang sikit ke? Kurang pun 5,000 pun. 5,000. Tak boleh lah, saya tak ada duit ni. Tak apalah, sebab saya pun tak mau dah duit ni kan. Kurang pun 800. 800? Kita 800 cepat-cepat bank duit. 800. Dapatlah dia pun hantar. 10 sen 1972 kita pun seronok. Bukan senang dapat duit. Ni kalau tak ada duit esok jual di pasaran gelap ni 10,000 ni. Ni abah dapat beli 800 je. Kira untung ni. Bukan senang dapat ni. Boleh buat ibu duit macam-macam. Yang anak pula dia jawab sikit, anak pun pergi cek. Anak pergi cek kat mana? Dekat rekod bank negara. Bila cek punya cek tahun 1972 tak keluar duit sekupang. Maksudnya duit sekupang tu dia pun tempah sendiri. Memang tak ada. Bank negara tak keluar duit sekupang tu ni. Tahun lain ada keluar, tahun 72 tak ada. Patutlah tak jumpa. Sebab orang yang jual tu yang buat, dia saja yang buat 72. Tu mahal. Kita jangan mudah terpengaruh. Sebab duit ni nipu boleh buat. Tu cerita orang yang mudah terpengaruh dengan mistik. Imam Al-Ghazali dia kemukakan persoalan, kenapakah majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah, majlis perbincangan muzakarah yang melibatkan soal hati, yang melibatkan soal tasawuf, yang melibatkan soal syariat hakikat dan seumpamanya tak ramai orang. Kenapa tak ramai orang? Jawab Imam Ghazali, kerana barang yang bernilai itu tidak layak selain kepada orang-orang tertentu. Maksudnya ilmu-ilmu ni ilmu-ilmu yang tinggi. Jadi untuk orang-orang biasa dia tak layak, untuk orang-orang terpilih layak. Sebab itu, dan apa yang dihidangkan kepada orang banyak itu adalah persoalan yang dekat sahaja. Biasanya kita minat pergi ceramah popular. Kita minat pergi kepada ceramah-ceramah motivasi. Kita minat pergi ceramah-ceramah politik. Kita minat pergi ceramah-ceramah isu semasa. Kita minat pergi ceramah-ceramah fiqah, hukum hakam. Tu ramai orang. Tapi bila libat soal hati tadi ni, tasawuf tadi ni, orang ada 3-4 orang. Sebab apa jadi macam tu? Imam Ghazali kata sebab benda tu mahal. Jadi bila benda tu mahal, dia untuk orang-orang yang layak saja. Dan satu persoalan, kenapa Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj dia jumpa Allah di Sidratul Muntaha? Yang ni menimbulkan kekeliruan. Adakah Allah duduk di Sidratul Muntaha? Jawapannya, Allah tak duduk di Sidratul Muntaha sebab Allah tak terpengaruh dengan tempat. Allah tak duduk di mana-mana. Yang duduk di mana-mana ni Nabi Muhammad. Kenapa kena jumpa di Sidratul Muntaha? Kenapa tak jumpa di dalam Kaabah ke, di atas unta ke, di Bukit Tursina ke? Itu ikut Allah punya suka. Allah nak jumpa Nabi Muhammad, nak Nabi Muhammad jumpa dia di mana, Allah punya suka. Jadi keputusan Allah, dia nak Nabi Muhammad jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sebab itulah Nabi Muhammad jumpa di Sidratul Muntaha. Bukan maksud dia Allah duduk di Sidratul Muntaha, bukan. Allah dia tak terpengaruh dengan tempat. Yang terpengaruh dengan tempat Nabi Muhammad. Boleh saja Allah nak suruh Nabi Muhammad ni jumpa dengan dia dekat Bukit Tursina boleh, masa dekat Medan Uhud boleh, masa dalam rumah boleh, masa tengah semayang boleh, bila-bila pun boleh. Tapi Allah pilih Nabi Muhammad duduk di Sidratul Muntaha jumpa dengan Allah. Itu jawapan dia. Bukan kerana Allah duduk di Sidratul Muntaha, tak. Allah tak terpengaruh dengan tempat.
Masuklah kepada pelajaran hari ini. Satu lagi tanda-tanda ulama akhirat. Macam mana yang dikatakan ulama akhirat ni? Ulama akhirat ni ilmu dia berdasarkan kepada penglihatan batin, dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih, tidak kepada lembaran buku dan kitab-kitab, dan tidak pula bertaklid atas pendengaran dari orang lain. Yang ditaklidkannya sesungguhnya pembawa syariat suci Nabi besar Muhammad SAW, pada yang disuruhnya dan yang diucapkannya. Sahabat-sahabat pun ditaklidkannya dari segi bahawa perbuatan mereka menunjukkan kepada pendengarannya dari Rasulullah. Cerita dia macam ni. Kalau orang tu benar-benar ulama akhirat, dia belajar dengan kitab juga, tapi dia bukan berpandu pada kitab tu sepenuhnya. Dia tu ada dapat ilham. Dia ada fikir lagi, dia lebih lagi daripada kitab tu, dia ada fikir lagi. Kalau kita ni orang biasa, kita pandu kitab lah, kita tak sampai. Kita memang betul-betul pandu kitab. Bila berpandu kitab, berpandu orang, nama dia taklid. Taklid ni maksud dia lebih kurang mengikut lah. Kita ikut. Bila satu ulama tu kata gini, kita ikut ulama tu. Itu taklid. Tapi kalau ulama tu ulama akhirat, dia tak taklid siapa-siapa dah. Dia tak ikut siapa-siapa dah. Dia tu boleh keluar sendiri. Keputusan-keputusan boleh keluar sendiri. Macam Imam Ghazali ni, kalau dari segi tasawufnya, dia boleh keluar sendiri. Dia boleh keluarkan sebab dia tu mujtahid mutlak dalam tasawuf. Dia tak ikut siapa-siapa dah. Tapi kalau dalam fiqah, dia masih ikut Imam Syafi'i. Dalam fiqah dia mujtahid mazhab. Dia bukan mujtahid mutlak. Yang mujtahid mutlak ni dia dari sudut tasawuf. Jadi ulama akhirat, kitab-kitab dia belajar juga, dia pakai juga, tapi dia bukan berpandu kitab tu lah. Dia lebih lagi daripada kitab ni. Sebab zaman para sahabat pun mana ada kitab. Zaman sahabat tak ada kitab. Jadi para sahabat dia berpandukan ilmu yang memang dia ada lah. Jadi kalau ulama akhirat pun macam tu juga. Kitab-kitab dia pakai, dia belajar, dia ajar, tapi dia boleh dapat lebih daripada tu lagi. Jadi orang-orang yang ulama akhirat, mereka ni taklid Nabi Muhammad saja. Dia ikut Nabi Muhammad saja. Dia tak ikut yang lain-lain. Satu lagi, mereka ni ikut sahabat. Kenapa kena ikut sahabat? Sebab para sahabat dia tengok sendiri Nabi Muhammad buat macam mana cara semayang, macam mana cara layan cucu, macam mana cara berperang, macam mana cara buat haji, macam mana cara bergurau dengan isteri. Para sahabat dia perhati sendiri, dia dengar sendiri berdepan. Dengan sebab tu kita boleh taklid dengan sahabat.